Nida, mak kepada Timur, terima 30 juta baht dan memaafkan 2 orang suspek yang terlibat dalam kes kematian anak dia. Biar betul. What are we waiting for? Let's get started. Assalamualaikum, hi and welcome back to my channel. So hari ni kita akan sambung balik part 2 dalam kes kematian Tengmu Nida. Kepada sesiapa yang tak tengok lagi part 1, korang boleh tengok dulu part 1 before proceed to video ni, part 2 kes kematian Tengmu Nida. Okay, banyak sangat spekulasi dan benda aneh yang masih kita tak bincangkan lagi. So jadi hari ni kita akan sambung balik pasal persoalan, pasal siasatan daripada pihak penyiasat, pasukan penyelamat, polis. Kita akan teruskan kes Tengmu Nida hari ini. Salah satu benda yang macam pelik terjadi waktu kes Tengmu Nida tu, boleh dikatakan waktu diorang tengah cari Tengmu Nida, diorang katakan diorang tak nampak Tengmu Nida sebabkan waktu keadaan dekat Sungai Chao Phraya yang masih gelap. Tapi kalau kita tengok gambar yang macam gambar terakhir yang diambil oleh Getik dan juga Getik dengan Tengmu Nida, gambar dekat keadaan sungai tu sangatlah agak cerah sebab seluruh Sungai Chao Phraya tu dipenuhi dengan lampu. So tak mungkinlah keadaan tu gelap waktu diorang ambil gambar dan waktu Tengmu jatuh. Lagi satu, macam dalam video part 1 yang kita sebut, cakaran dekat lengan bahagian tubuh lelaki, sure sama ada Paul, Robert ataupun Job, dan juga cakaran dekat dahi Sam. So mungkin ada perbalahan atau pergaduhan yang terjadi dekat atas bot tu. Kata hati seorang ibu, iaitu mak Tengmu Nida, dia kata anak dia adalah seorang yang pandai berenang. Jadi kalau Tengmu Nida dia jatuh dalam sungai tu, mestilah dia boleh berenang sebab dia pandai berenang. Jadi kemungkinan dia tak boleh berenang disebabkan luka dekat bahagian paha kanan dia tu, yang dikatakan terkena kipas bot. Getik ada cakap lepas daripada kejadian dia terus balik ke rumah dia sebab dia rasa penat dan dia risaukan anak dia. Tapi ada rakaman CCTV dari stesen minyak tunjukkan yang Getik dan 4 orang lagi kawan diorang yang ada atas bot tu, diorang berjumpa dekat situ dan nampaknya diorang macam tengah berbincang. Adakah diorang berbincang untuk samakan jawapan diorang apabila disiasat oleh polis? Lagi satu, position ataupun kedudukan Tengmu dalam cerita dan kenyataan diorang ni. Dia duduk dekat bahagian belakang speedboat hanya semata-mata untuk buang air kecil. Dan okey, kalau dia tak tahan pun terpaksa sangat. Kalau ikutkan logik, dalam speedboat tu actually ada handle dekat bahagian belakang yang dia boleh pegang. So kalau sebagai seorang manusia, kita akan berpegangan dekat handle tu instead of kita pegang kaki someone yang kita tahu tak boleh nak balance. Betul tak? Dan macam yang disebut-sebutkan, Tengmu pakai bodysuit. So takkanlah dia nak choose untuk buang air kecil dekat bahagian belakang speedboat. Dan kalau ingat lagi, gambar Getik yang dekat atas speedboat dekat sungai tu sangatlah tenang. Maybe diorang slow down speedboat ataupun diorang stop. Kenapa waktu Tengmu nak buang air kecil, takkanlah dia tak boleh cakap dekat driver tu macam, boleh tak stop kejap, I nak buang air kecil. Ataupun macam, boleh tak slow down. Macam tak masuk akal. Lagi satu, kelajuan speedboat. Kelajuan speedboat, ada kajian yang menunjukkan kalau kelajuan speedboat tu sangat laju, mangsa akan ada chance untuk tercampak jauh daripada speedboat bila dia jatuh kat dalam air. Tapi kalau speedboat tu slow, mangsa akan ada chances untuk jatuh dan dibawa arus air ke bawah speedboat dan mungkin terkena kipas bot. Tapi berdasarkan statement diorang, Tengmu waktu dia jatuh tak ada siapa pun sedar, dan berdasarkan statement saksi yang diorang nampak speedboat tu sangat laju. Jadi, statement ni sangatlah bercanggah dengan kajian pasal kelajuan speedboat. So, waktu Tengmu jatuh, kedalaman dia dalam 15 ke 20 meter. Jadi, benda tu tak logik untuk kaitkan yang dia jatuh dan terkena kipas bot. Lagi satu, kalaulah terkena kipas bot, luka dia tak akan jadi straight line. Luka dia habislah daging, paha dia akan berkecai. Ada juga yang mengatakan yang Getik ni actually dia dah set up, dia dah ada plan untuk jual Tengmu dekat seseorang VVIP. Tapi actually Tengmu tak nak. Ada spekulasi yang mengatakan Getik actually dia ada plan lain. Dia bukanlah set up untuk makan-makan, tapi plan tu adalah set up untuk jual Tengmu kepada seseorang VVIP. Tapi Tengmu dia tak nak. Adakah ini mungkin menjadi punca pergaduhan yang kita tak tahu?
Pihak polis ada hubungi 5 orang kawan Tengmo untuk lakukan simulasi dan lakon semula keadaan waktu kejadian. Tapi boleh pula time tu juga kipas boat tu nak hilang ke dalam sungai. Nasib baik lepas 20 minit jumpa balik. Peliknya, jenis kipas boat adalah berlainan daripada yang asal. Kipas boat yang digunakan oleh speedboat Tengmo dan kawan-kawan dia waktu tu adalah jenis Mercury Inertia. Tapi kipas boat yang diorang jumpa dalam air lepas dah terjatuh waktu nak lakukan simulasi tu adalah Yamaha Saltwater. Jadi mana kipas boat yang asal? Kenapa tak bawa waktu simulasi? Tengmo dari kecil dia tinggal dengan ayah dia sejak umur 3 tahun. Dia dah tak tinggal dengan mak dia Panida. Tapi sewaktu kejadian, mak dia Panida boleh maafkan Robert dan Poe disebabkan pampasan 30 juta baht yang diberikan oleh diorang. Panida ni dimaafkan disebabkan amount 30 juta baht tu ke? Macam anak dia, mestilah patutnya seorang ibu nak keadilan dekat anak dia kan. Dan 2 orang ni, diorang bersalah atas dakwaan kelalaian. Bukan membunuh, kelalaian menyebabkan Tengmo meninggal. Mak Tengmo dia terima offer Poe dan Robert dan dia juga maafkan diorang. Tak cukup tu, dia boleh pula, paling sedih lah, dia boleh cakap yang anak dia dah meninggal, dia tak boleh buat apa-apa selain tanam dia. Yang bestnya, mak dia cakap dia tak kisah pun if anyone cakap buruk pasal mak dia. Sebab mak dia cakap dia adalah mak selebriti. So mana dia pergi ada je orang nak ambil gambar. So kalau orang nak cakap buruk, cakap lah, dia tak kisah. Fame dan kematian adalah 2 benda berbeza. Kes Tamunida ditutup. Minat dan penyokong Tamunida telah melakukan demonstrasi. Diorang minta supaya kes Tamunida ni dilanjutkan dan dihantar kepada polis pusat. Dan diorang juga minta jangan makamkan jenazah Tengmo sampai habis selesai kes penyiasatan kes dia. Dan diorang juga minta supaya Dr. Porntip lakukan bedah siasat kedua ke atas jasad Tengmo. Macam kita semua tahu, dalam bedah siasat pertama tak ada kesan kecederaan atau pukulan dekat jasad Tengmo. Yang lebih anehnya, Ana, kawan kepada Tengmo, dia bagi tahu yang actually Tengmo dia tak kenal siapa-siapa atas boat tu kecuali Gatik, manager dia. Jadi siapa Sen selama ni mengaku sebagai kawan Tengmo? Jadi sebab tu ke dia tak kisah bila Tengmo jatuh sebab tu bukan kawan dia? Pada 11 hari bulan 3, hari pemakaman ataupun upacara penghormatan kepada Tengmo, Gatik dia datang ke upacara penghormatan Tengmo awal dan dia pulang sebelum majlis tu bermula. Poe dan Robert, diorang datang pada waktu sama dengan mak Tengmo dan ada gambar yang menunjukkan keadaan diorang yang sangat rapat. Waktu upacara tu, Gatik dia ada bawa bunga dan ada card, wish card yang ditulis sort of sweet message. Tapi yang peliknya, kenapa you boleh tulis message dekat atas card waktu Tengmo meninggal, tapi waktu Tengmo jatuh, you tak boleh nak call police first or anyone untuk dapatkan bantuan secepat mungkin. Pada 18 Mac 2022, seorang aktivis nama dia PT, dia ada jumpa semburan darah dekat atas lantai. PT ni dia tahu semburan darah tu berdasarkan rakaman CCTV yang dia tengok Gatik dia ada stop dekat satu kawasan penduduk dekat situ dan dia minta untuk cuci tangan. Dan lokasi gedung tu tak jauh pun daripada tempat penemuan mayat. Dan masih tak tahu yang darah tu milik siapa. Tapi yang peliknya, Gatik, kenapa dia nak cuci tangan dekat rumah penduduk dekat situ? Yang lagi peliknya, kalau diorang boleh stop untuk Gatik cuci tangan dekat rumah tu, kenapa diorang tak boleh stop untuk Tengmo pergi tandas? Kalau Gatik boleh tumpang untuk cuci tangan, mesti Tengmo boleh tumpang untuk pergi tandas. Tapi bila nak ambil sampel darah tu, tiba-tiba darah tu tak ada dekat situ dah. Semburan darah tu dilaporkan telah hilang tanpa apa-apa kesan dan tak dapat dijejak. Makin pelik. Disebabkan urine test maybe tunjuk result tak tepat dan negatif untuk diorang kandungan alkohol yang ada dalam badan 5 orang saksi tu. Jadi polis cakap lah nak buat test dekat rambut. So bila buat test dekat rambut, kita boleh tahu kandungan alkohol juga. Tapi malangnya, waktu nak buat test dekat rambut, time tu lah si Poe dengan Robert ni
tiba-tiba nak jadi SAMI. Of course lah, waktu nak jadi SAMI, diorang akan botakkan kepala. Jadi diorang tak boleh nak proceed untuk buat test rambut. Dan diorang dilarang untuk communicate selama 15 hari. Diorang cakap ritual menjadi SAMI ni, ritual diorang jadi SAMI ni adalah untuk mohon doa dekat Tengmo dan juga nak tebus dosa-dosa lama diorang. Dan diorang cakap diorang nak tambah pahala. Ya pun kalau nak tambah pahala, why not diorang beri kerjasama dengan polis dan percepatkan proses Tengmo ni. Dan diorang pilih untuk lakukan ritual SAMI ni dekat satu gunung yang agak jauh, which is nama dia Gunung Khao Krajong. Dan orang, rakyat Thailand, takutlah yang diorang ni ada plan untuk lari. Tapi SAMI dekat situ cakap diorang ni tak boleh, diorang takkan lari dan diorang akan duduk dekat situ tanpa any communication for 15 days. Lepas tu, Paul dan Robert finally diorang beri keterangan pasal kandungan alkohol. Paul dan Robert didapati memberikan keterangan palsu tentang jumlah alkohol yang diambil oleh diorang sewaktu dekat atas bot. Dan diorang berdua telah didakwa atas sebab menghapuskan bahan bukti. Awal-awal mengaku minum sebanyak 3 botol minuman keras, tapi tak jumpa apa-apa pun waktu polis lakukan siasatan atas speedboat tu. Tetapi selepas itu, polis jumpa beberapa gelas dan beberapa botol lain minuman keras di dalam sungai yang telah dibuang. Pada 2 April, pada hari yang sama, Getik juga pergi ke balai polis untuk buat kenyataan dekat polis tentang kematian Tengmo. Getik dia pernah cakap yang diorang tak minum dekat atas bot, tapi dia mengaku yang keenam diorang yang ke atas bot tu minum lebih daripada 3 botol wine. Pada hari yang sama, waktu malam, Getik dia telah adakan press conference dengan peguam dia untuk menyatakan bahawa selama ni diberi maklumat yang palsu dan fakta palsu disebabkan dia kenal seseorang ataupun didapatkan nasihat daripada seseorang yang tahu pasal undang-undang. Dia juga boleh didenda tidak lebih daripada 4,000 baht dan penjara selama 2 tahun. Penasihat Getik dia ada cakap yang Getik ni terpedaya dengan seseorang peguam yang bernama Peguam M. Dan Peguam M ni juga yang biarkan diorang untuk mengaku dengan cara yang sama. Diorang 5 orang yang atas bot. Penyelam polis, diorang ada menjumpai bahan bukti dalam sungai seperti botol wine dan gelas, tapi skirt terakhir yang dipakai oleh Tengmo, skirt putih, tak dijumpai. Waktu press conference, Getik dirasa lega sebab ingat tak waktu 24 jam selepas Getik tak dapat dihubungi, actually waktu tu lah Getik berhubung dengan Peguam M. So jadi disebabkan tu lah dia bagi fakta yang dia actually jauh dari Tengmo, dia tak nampak waktu Tengmo jatuh tu semua palsu. Mak Tengmo juga bersetuju untuk jalankan bedah siasat kali kedua ke atas jasad Tengmo. Pada hari Khamis 31 hari bulan Mac, result hasil bedah siasat Tengmo dah keluar. Keputusan hasil bedah siasat kali kedua telah diberikan kepada ibu Tengmo, iaitu Panida, untuk menjaga kualiti penyiasatan. Tetapi ada beberapa poin yang dibenarkan atau diumumkan kepada publik. Yang pertama, tak ada kesan luka di bahagian kepala atau wajah Tengmo. Tiada kesan tercekik atau dicekik di bahagian leher Tengmo. Cuma yang ada ialah bekas rantai, which is sebabkan jasad Tengmo dah membengkak, jadi ada bekas dekat leher dia yang disebabkan oleh rantai dia. Tiada kesan di bahagian belakang punggung, tetapi ada 22 luka kesan kecil di bahagian kaki dan sendi Tengmo. Semua struktur tulang Tengmo masih elok dan tiada yang retak, dan gigi dia juga dalam keadaan yang utuh. Tiada pemeriksaan ke atas pakaian kerana waktu hari bedah siasat jasad dikenakan pakaian yang berlainan daripada hari kejadian. Pemeriksaan dilakukan pada rembesan alat kelamin, saluran pernafasan dan kuku jari dipotong untuk cek keupayaan untuk diserang ada atau tidak. Pada 26 April, kes Tengmo ditutup. Polis akan membawa segala bahan bukti kepada pendakwa raya untuk dibicarakan di mahkamah nanti. Dr. Porntip juga ada menyatakan bahawa luka di paha kanan Tengmo yang berukuran dalam 30 cm itu tak seperti kena kipas bot. Malah dia ada menyatakan luka tersebut mungkin adalah daripada kesan yang dibuat oleh
manusia dan menggunakan benda yang tajam. Polis Thailand telah tamatkan siasatan terhadap kematian Tang Mo dengan mendakwa 6 orang yang terlibat dalam kes Tamu Nida. 6 tertuduh terbabit termasuklah seorang peguam berdepan pelbagai dakwaan seperti cuba menghapuskan bahan bukti, memberi kenyataan yang palsu, cuai sehingga menyebabkan kematian dan juga menyembunyikan bukti untuk membantu pesalah. Pegawai penyiasat menyatakan bahawa Teng Mo telah jatuh sebelum terkena kipas bot dan lemas ke dalam sungai Chao Phraya pada 24 hari bulan 22. Jadi ada 6 orang yang didakwa, iaitu San, Gatik, Paul, Robert, siapa lagi seorang? Job dan seorang peguam. Komander Polis Non-Taburi, Paisan Wong Waracara Mangkol, berkata 5 tertuduh yang berada di atas bot, jika mereka disabitkan bersalah, hukuman adalah penjara 10 tahun dan dikenakan 200,000 baht. Salah seorang peguam yang telah didakwa adalah Peguam Pim Im Tarang Tirasri, didakwa menyembunyikan bukti untuk membantu pesalah dan meminta orang lain untuk membuat kenyataan palsu. Jadi rumusan kepada kes Teng Mo ni dikatakan bahawa Teng Mo meninggal bukanlah atas sebab pembunuhan tapi atas sebab kecuaian. Bukan kecuaian dia sendiri, kecuaian orang-orang yang bersama dengan dia. Hopefully kes ni dijalankan dengan adil dan from this story ada lesson yang kita boleh ambil, which is don't you ever trust anyone that close to you. Always be aware of your surroundings, of what happening. Orang yang paling dekat boleh jadi orang yang paling bahaya juga. So always choose your circle small and carefully. Okay, that's all for case Teng Mo. So korang macam biasa jangan lupa like, share, subscribe and tekan bell button for notification for next video. That's all from me. Thank you and see you in the next video.